Baik, kita mulakan dengan berita ini. Bekas yang di-Pertuan Negeri Sabah ke-9, Tun Ahmad Shah Abdullah meninggal dunia di hospital swasta di Kota Kinabalu 8.45 malam tadi. Berita pemergian Allahyarham disahkan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Safar Untung menerusi satu kenyataan. Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar KEPKAS telah mengenal pasti pihak bertanggungjawab dalam kes pembunuhan 3 gajah pigmi Borneo April lepas. Menterinya Datuk Seri Panglima Christina Liu bagaimanapun berkata pihaknya masih menjalankan siasatan lanjut termasuk mengumpul bukti kukuh bagi merungkai insiden tersebut sebelum mengheret pelaku ke muka pengadilan. Pelaku dalam kes itu dikenal pasti melalui maklumat yang disalurkan kepada Jabatan Hidupan Liar Sabah. According to the director of our wildlife, she say that we have more or less identified, but we need further investigation to prove that he was the guilty party. We more or less have identified who. Datuk Christina menyatakan demikian kepada pemberita ketika diminta mengulas perkembangan terkini kes pembunuhan 3 gajah pigmi Borneo tersebut. Sebelum ini, KEPKAS dan Jabatan Hidupan Liar Sabah menawarkan ganjaran wang tunai sehingga RM10,000 kepada mana-mana individu yang dapat tampil memberikan maklumat penting sehingga membawa kepada penahanan, pendakwaan dan sabitan ke atas mereka yang bertanggungjawab dalam pembunuhan gajah pigmi Borneo di Tawau. Tekun Nasional Agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi bakal melancarkan skim pembiayaan usahawan TVET untuk graduan TVET. Skim pembiayaan ini akan dilancarkan sepanjang Hari TVET Negara di Melaka bulan depan. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik, skim pembiayaan ini memberi peluang kepada graduan TVET dari pelbagai institusi pendidikan untuk mendapatkan modal perniagaan. RM30 juta bajet permulaan diperuntukkan bagi program ini dan jumlah itu boleh ditambah mengikut keperluan dan sambutan orang ramai. Pembiayaan itu adalah pinjaman lah, tetapi kita mengkhususkan ataupun menyediakan ini khusus kepada graduan-graduan TVET dalam pelbagai institusi TVET yang ada di negara ini, termasuk institusi di Sabah. Datuk Iwan ditemui pemberita selepas merasmikan penutupan kursus kemahiran kerjaya dalam industri minyak dan gas. Setakat Mei ini, 306 peserta TVET menerima manfaat pembiayaan daripada Tekun Nasional meliputi pelbagai sektor. Pemimpin adat perlu menguasai ilmu pentadbiran, undang-undang, komunikasi dan teknologi terkini. Ini seiring aspirasi kerajaan negeri untuk memperkukuh tadbir urus masyarakat luar bandar secara holistik dan mampan. Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Limus Juri berkata, cabaran masa kini memerlukan pemimpin adat bukan sahaja memahami adat resam dan budaya warisan, malah cekap dalam urusan pentadbiran serta memahami aspek perundangan yang berkaitan dengan peranan mereka. Ini adalah satu program yang begitu baik untuk terus memperkasakan MAN di negeri Sabah supaya apa-apa keputusan yang dibuat itu berbentukan ada fakta, buat keputusan yang begitu metang, yang begitu adil kepada masyarakat. Datuk Limus yang juga adun Kuala Penyu ditemui pemberita selepas merasmikan penutupan kursus transformasi kepimpinan Ketua-Ketua Adat Cemerlang Siri 5 2025 di Kuala Penyu. Menerusi kursus ini, para peserta didedahkan dengan taklimat dan sesi perkongsian berkaitan isu-isu perundangan, pendaftaran serta hak milik tanah adat. Salah satu perkara yang amat serius ialah kita hadirkan Jabatan Tanah dan Ukur untuk memberi bimbingan kepada ketua-ketua adat berkaitan dengan perkara-perkara yang tidak di bawah bidang kuasa Mahkamah Negeri. Seramai 91 ketua adat dari Kuala Penyu dan Menumbuk menyertai kursus 2 hari ini. Jabatan Tenaga Kerja JTK Sabah berjaya mengesan pelbagai kesalahan perburuhan dalam satu operasi bersepadu di sekitar Pekan Keningau. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Standard Perburuhan JTK Sabah, Jessica Muhammad berkata, antara kesalahan yang dikesan termasuk tiada kontrak bertulis
pekerja, kegagalan menyediakan penyata gaji bulanan, tiada daftar pekerja serta kegagalan mencarum KWSP dan Perkeso. Operasi itu melibatkan 80 anggota penguatkuasa daripada 3 agensi iaitu Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP, Perkeso dan Human Resource Development Corporation HRD Corp. JTK Sabah menegaskan supaya mereka wajib mematuhi Ordinan Buruh Sabah 2025 menyediakan kontrak bertulis, penyata gaji dan daftar pekerja, melaksanakan caruman KWSP Perkeso tanpa gagal, mendaftar dengan HRD Corp jika layak, menyediakan persekitaran kerja yang selamat dan kemudahan asas yang mencukupi kepada pekerja. Kegagalan mematuhi perundangan ini boleh dikenakan tindakan tegas termasuk kompaun, denda atau pendakwaan di mahkamah. Beliau ditemui pemberita RTM selepas operasi berkenaan di Keningau. Operasi bertujuan memastikan pematuhan terhadap pindaan Ordinan Buruh Sabah berkuat kuasa bermula 1 Mei lepas. Polis menahan 2 lelaki tempatan serta merampas dadah jenis syabu seberat hampir 2.5 kilogram bernilai kira-kira RM87,000 dalam 2 tangkapan berasingan di lapangan terbang Tawau Sabtu lepas. Ketua Polis Daerah Tawau ACP Jasmine Husin berkata bertindak atas maklumat ristikan berkaitan aktiviti pengedaran dadah, pihaknya menahan suspek pertama seorang lelaki berumur 44 tahun kira-kira pukul 9.25 malam. Pemeriksaan terhadap suspek menemui sekeping pas masuk penerbangan tambang murah serta 1 alat berwarna hitam bertulis vacuum sealer di dalam bagasi yang dibawa. Hasil soal siasat terhadap suspek pertama membawa kepada penahanan suspek kedua, seorang lelaki berumur 21 tahun kira-kira pukul 10.15 malam di lokasi yang sama. Pihak polis telah membuat pemeriksaan ke atas lelaki ini melalui beg yang dibawa oleh lelaki ini dan pihak polis telah menjumpai sejumlah bahan disyaki dadah seberat 2,400 gram disyaki dadah jenis syabu. Kedua-dua suspek ditahan reman selama 7 hari dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sandakan FM menjadi medan untuk komuniti setempat berkongsi maklumat berkaitan pelbagai program kemasyarakatan yang menekankan kesepaduan dan keharmonian masyarakat majmuk. Setiausaha Politik Adun Tanjung Papat, Liao Fuvi berkata, usaha itu termasuklah menerbitkan program radio sama ada berbentuk hiburan, diskusi maupun dokumentari yang mengetengahkan keunikan budaya masyarakat berbilang kaum di negeri ini. Sangat penting untuk menjaga keharmonian. Ini memerlukan kerjasama daripada kalangan kaki tangan di dalam RTM dan juga kalangan masyarakat untuk kita saling faham memahami untuk menyebarkan masyarakat kepada masyarakat tentang maklumat tentang perpaduan dan juga keharmonian yang kita harus memupuk. Liao Fui Fui ditemui RTM dalam program Showcase ulang tahun ke-39 Sandakan FM 2025 di Sandakan. Program dimeriahkan dengan persembahan nyanyian artis Sandakan FM, persembahan kebudayaan dan pertunjukan silap mata, kuis serta acara memotong kek sempena ulang tahun Sandakan FM. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina dari Sungai hingga Segara Palestin Pasti Merdeka.